Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada siapa-siapa yang tengok rakaman ni, boleh tolong komen sikit suara jelas ataupun tidak. Clear. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaiz wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Akademi Ar-Rawdah, seluruh staf, tenaga pengajar, dan yang dihormati juga kepada semua para pendengar ataupun para tuan-tuan dan puan sekalian hak mana tengah mengikuti siaran langsung kita pada pagi ini. Para asatizah, guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah taala sentiasa merahmati kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kita untuk kita terus menuntut ilmu dan untuk kita terus beramal, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita masih lagi boleh untuk teruskan pengajian kita, walaupun dalam keadaan kita masing-masing berada di rumah lah. Jadi mula pada hari ini pihak Akademi Rawdah masih lagi meneruskan pengajian yang telah kita mulakan sebelum ini, iaitu kelas pengajian kitab Safinatun Najah ini. Walaupun dalam keadaan kita ni PKP, tidak boleh untuk berkumpul atau membuat majlis secara berkumpulan, secara halaqah di dalam tempat ataupun markas Akademi Ar-Rawdah, tapi kita masih lagi boleh teruskan dalam keadaan kita boleh buat kelas online pada hari ini. Jadi barang siapa yang mengikuti kelas pada hari ini, bolehlah pakat-pakat share di page ataupun di akaun Facebook masing-masing untuk mungkin ramai lagi untuk boleh mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah, sebelum hari raya itu kita sampai, kita masih lagi berada di peringkat mukaddimah kitab, yang mana kalau untuk kita ulang kaji semula, kita mulakan kelas atau pengajian kitab fiqh kita ini dengan kita bincangkan satu dua perkara asas sebagai seorang Muslim yang dia kena tahu, yang kita telah bincangkan sebelum ni sebagai satu ulang kaji atau sebagai sedikit recall kita panggil. Kita sebut berkenaan dengan ada 3 perkara asas sebagai seorang Muslim yang kena tahu sebagai seorang Islam. Apa dia Islam, apa dia iman, dan juga apa dia ihsan. Ataupun sebelum tu kita baca mukaddimah di dalam kitab yang telah kita setuju untuk kita jadikan panduan kita ni, kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan oleh pihak Ruwaq Jawi ni. Di dalam mukaddimah ataupun kata-kata alwan Syekh penasihat kehormat Ruwaq Jawi, iaitu Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir, ada disebut di dalam tu berkenaan dengan perkara-perkara asas bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Jadi di dalam tu kita bincang kenaan dengan satu hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan kita huraikan apa dia kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu ni mengikut apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang dimaksudkan dengan ilmu agama itu? Apakah yang dimaksudkan dengan orang yang mengaji ilmu agama yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk dapat kebaikan-kebaikan telah kita senaraikan tu. Jadi ilmu agama yang dimaksudkan tu adalah ilmu kita telah sebut yang asas sebagai seorang Islam kena tahu adalah 3 perkara, iaitu fiqh, yang keduanya akidah, yang ketiganya tasawuf. Ini kesimpulan yang telah kita kesimpulan daripada apa yang telah kita bincangkan di dalam kelas-kelas yang sebelum ni. Dan di dalam mukaddimah ni kita dah masuk pada kelas yang terakhir sebelum pada kita menyambut hari raya itu. Kita bincang dan hurai sikit berkenaan dengan bismillah. Jadi rasanya selesai kita bincang berkenaan dengan bismillah, atau mungkin kita boleh sebut sikit, kita katakan bismillah ni adalah satu lafaz yang kita boleh sebut sebagai zikir harian yang kita sebut ketika mana kita nak buat apa-apa sahaja perkara, asalkan perkara tu ada nilai di sisi syarak. Asalkan perkara yang kita nak buat itu ada nilai di sisi syarak, ada kepentingan di sisi syarak, benda yang tidak hina, benda yang bukan maksiat, jadi dituntut kepada kita untuk kita baca bismillah. Sebab apa? Sebab bismillah ni adalah suatu lafaz zikir yang boleh membantu hati kita buat apa-apa perkara ikhlas kerana Allah Ta'ala.
Sebab di dalam bismillah itu maknanya terkandung apa dia? Kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi dengan lafaz bismillah itu kita mulakan apa-apa pekerjaan kita, menandakan kita buat perkara itu kerana Allah. Jadi dengan sebut bismillah ni boleh latih jiwa kita untuk ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam kita nak buat apa-apa amalan ataupun pekerjaan kita hari-hari. Tidak kira lah pekerjaan tu kita biasa buat. Bagi contoh, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita naik kereta, kita nak tidur dan sebagainya. Kita mulakan dengan bismillah sebagai tanda apa dia? Sebagai tanda kita nak ikhlaskan niat kita dalam amal yang kita nak buat itu kerana Allah Ta'ala. Ditambah lagi dengan hadis yang kita bincang, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, sekiranya tidak dimulakan dengan bismillah, maka ianya akan terputus keberkatan ataupun jadi tak ada keberkatan. Jadi yang kita nak adalah keberkatan dalam amalan kita buat kita hari-hari. Jadi oleh sebab tu kita baca bismillah dalam setiap amalan ataupun perbuatan kita. Jadi munasabah dengan apa yang kita baca di dalam kitab kita ini, kita mulakan bacaan kita, ataupun kita boleh tengok mula penulisan kitab ini adalah dengan sebut ataupun dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab mengamalkan apa yang hadis yang kita sebutkan tadi. Dan juga kalau kebiasaannya kita buka di dalam kitab-kitab karya para ulama kita, dia akan sebut dimulakan apa-apa perkara dengan bismillah adalah dengan sebab kita mengikut Al-Quran, iktidaan bil kitabil aziz. Kita mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan di dalam Al-Quran. Sebab ada hadis juga sebut ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulakanlah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan. Jadi dalam kitab Al-Quran itu Allah Taala mulakan kepada kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sebab itu apa-apa sahaja perkara yang kita nak buat, kita mulakanlah dengan Bismillah. Itu antara perkara yang kita dah bincangkan di dalam Bismillah, ditambah lagi dengan kita uraikan maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Boleh tengok rakaman pengajian yang kelas untuk sedikit panduan berkenaan dengan huraian tu, dan bolehlah tambah dengan huraian-huraian lain lagi oleh para ulama kita di dalam karya yang begitu luas, yang begitu banyak lagi yang kita boleh ambil. Baik. Pada hari ini kita masuk lagi dan kita harap mudah-mudahan kita boleh habis mukadimah kitab Safinatun Najah ini pada hari ini, supaya kita boleh masuk di dalam pengajian seterusnya, isi-isi kandungan kitab Safinatun Najah ini. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid darain amin. Telah berkata tuan pengarang kitab kita rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi manfaat daripada ilmu dia kepada kita, khususnya karangan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan manfaat ilmu para guru-guru kita yang telah sampai kepada kita, dan juga supaya Allah Ta'ala tentukan manfaat ilmu sedikit sebanyak yang kita ada, dan manfaat itu mudah-mudahan kekal di dunia dan di akhirat insya-Allah. Telah berkata tuan pengarang kitab kita, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, ini mukadimah yang secara ringkas kita boleh kata pengarang kita ini mulakan kitab dia dengan ni, iaitu dengan mukadimah. Baik, sebagaimana bismillah juga di dalam karangan para ulama, kita akan jumpa perbahasan sebelum pada kita masuk isi kandungan kitab. Kita akan jumpa perbahasan berkenaan dengan mukadimah ini terlebih dahulu. Sebagaimana kita sebut, kita bincang permulaan mukaddimah ini ataupun permulaan kitab ini dengan bismillah, dan kita huraikan berkenaan dengan bismillah. Bahkan huraian yang begitu luas, berdasarkan setiap ilmu ada asas perbincangan dia berkenaan dengan bismillah ini. Kalau kita bincang dalam kitab usul fiqh dengan cara usul fiqh lah.
Kalau bincang dalam kitab fiqh dengan cara fiqh lah. Kalau bincang dalam ilmu tasawuf dengan cara tasawuf lah. Jadi begitu luas perbincangan berkenaan dengan bismillah. Begitu juga kalau kata kita tengok perbincangan berkenaan dengan alhamdulillah. Begitu juga seterusnya berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Selagi mana mukadimah itu ada, dan permulaan ataupun perbahasan perbincangan berkenaan mukadimah itu tidak sikit sebenarnya. Jadi banyak perkara yang kita boleh ambil sebelum pada kita nak mula masuk bincang berkenaan dengan khusus masalah-masalah ataupun perbincangan berkenaan dengan ilmu yang kita nak masuk tu. Jadi kalau dalam kitab fiqh, kitab Matan Safinatun Najah ini, walaupun secara ringkas pengarang kita sebut di dalam mukadimah dia ini, tapi banyak perkara yang kita boleh ambil, khususnya bila kita rujuk syarah-syarah berkenaan dengan bismillah, alhamdulillah, juga selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi sebelum pada kita masuk, kita akan tengok huraian sikit berkenaan dengan bismillah sebagaimana yang telah kita buat. Dan kita akan tengok pada hari ini alhamdulillah, dan kita akan tengok juga berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah SAW dan beberapa perkara yang berkait dengan mukadimah ni lah, insya-Allah. Sebagaimana bismillah juga Rasulullah SAW sebut. Baik, kita baca dulu terjemahan sikit. Terjemahannya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Terjemahan bismillah. Segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan sekalian alam. Dengannya kami memohon pertolongan bagi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Semoga Allah telah berselawat dan memberikan keselamatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad yang merupakan penutup para nabi. Semoga Allah berselawat dan memberikan keselamatan juga kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda kesemuanya. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ini terjemahan. Bagi tuan-tuan perempuan ataupun bagi para hadirin yang mengikuti pengajian ni, kitab yang kita guna adalah kitab ni, kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan oleh pihak Ruwaq Jawi. Mungkin boleh dapatkan daripada Ruwaq Jawi lah, ataupun daripada siapa-siapa yang jadi ejen untuk yang jual kitab. Jadi untuk pengajian kita ni, terjemahan yang saya baca adalah daripada kitab ni lah, khusus kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan oleh pihak Ruwaq Jawi. Mana-mana mukadimah sebagaimana kita sebut tadi, dia mula dengan alhamdulillah dulu. Jadi kita bincang berkenaan dengan alhamdulillah ni, biasanya kita akan jumpa satu hadis Rasulullah SAW yang sama lebih kurang dengan hadis bismillah, iaitu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta' atau ajzam atau abtar. Ini hadis yang biasa kita akan jumpa. Makna hadis ni sama dengan hadis ataupun sama dengan makna hadis yang kita telah sebut dalam bismillah tadi. Segala perkara yang ada nilai di sisi syarak, sekiranya tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka ianya akan jadi terputus berkat ataupun kurang berkat. Jadi apa-apa perkara dituntut kepada kita untuk kita mula juga, selain daripada bismillah, kita mulakan dengan alhamdulillah. Sebab apa kita mula dengan alhamdulillah? Sebab kebiasaannya, persoalan tu timbul sebab kebiasaannya bila dah sempurna amalan baru kita sebut alhamdulillah. Itu satu perkara. Para ulama sebut, sebab apa kita sebut alhamdulillah? Sebab apa dituntut juga kita mulakan dengan alhamdulillah selain daripada bismillah? Walaupun kebiasaannya kita sebut alhamdulillah ni sebagai tanda kita dah sempurna amalan. Terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Ta'ala, tanda dah sempurna amalan kita baru kita sebut alhamdulillah. Tapi di sini dianjurkan juga untuk kita mulakan dengan alhamdulillah. Sebab kita sebut tadi, dalam hadis tersebut, setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak. Jadi bila ada nilai di sisi syarak, maknanya perkara itu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang. Perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang ni sekurang-kurang hukum kita kata termasuk dalam bab harus. Benda yang harus, yang lebih tinggi daripada itu perkara sunat, yang lebih tinggi daripada itu perkara yang wajib. Jadi tiga peringkat hukum ni mungkin kita boleh letakkan, inilah perkara-perkara atau level ataupun peringkat perkara-perkara ataupun amalan yang kita buat tu, amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya ada nilai di sisi syarak. Jadi apabila kita boleh buat perkara ni, ataupun ada keinginan terdetik nak buat perkara-perkara ni, sama ada perkara tu ibadah ataupun yang tidak ibadah, tapi ada nilai di sisi syarak, Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan sebab dia ada kemuliaan. Kita nak tolong orang, kita nak naik kereta dengan sebab ada hajat, nak pergi ke masjid contoh. Kita makan minum untuk kuatkan tenaga kita, nak buat amal ibadah contoh. Jadi kita dituntut juga untuk baca bismillah, dan sebagaimana hadis tadi, boleh juga kita baca alhamdulillah. Sebab bila kita ada detik untuk nak buat amalan-amalan tadi, itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala dorong kita untuk kita buat kebaikan. Itu maksudnya kita dapat hidayah dan dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat perkara yang ada nilai di sisi syarak. Jadi bila kita terdetik nak buat perkara yang ada nilai di sisi syarak, jadi seharusnya lah kita dah bersyukur dah di saat itu untuk kita sebelum pada kita buat perkara tadi. Jadi kita bersyukur dengan sebab Allah Ta'ala dah detik dah dalam hati kita untuk buat perkara yang ada nilai di sisi syarak. Jadi sebelum pada kita mulakan tu, kita baca bismillah dan kita ikuti selepas pada bismillah tu dengan kita sebut alhamdulillah. Sebagai tanda apa dia tadi? Sebagai tanda Allah Subhanahu Ta'ala detikkan ataupun beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita buat perkara yang ada nilai di sisi syarak. Tapi kalau perkara tu tak ada nilai di sisi syarak, waliyazubillah, lebih-lebih lagi kalau kata perkara tu maksiat, jadi para ulama sebut tidak dituntutlah untuk buat, tidak dituntut untuk baca. Bahkan kalau kata kita baca juga bismillah, baca juga alhamdulillah, sambung lagi. Ketika mana nak buat maksiat, waliyazubillah, dia jadi perkara yang seolah-olah kita mempermain-mainkan lafaz zikir ini. Bila mempermainkan tu jatuh di dalam satu ruang dosa yang besar lah. Kita minta jauh daripada itu. Cuma kita nak sebut tadi sebab apa logiknya ataupun munasabahnya kita dituntut untuk sebut juga bismillah dalam perkara-perkara yang ada nilai di sisi syarak sebagaimana disebut lafaz hadis tadi. Sebab kita diberi hidayah, diberi taufik untuk boleh untuk terdetik nak buat amal kebaikan, perkara yang ada nilai di sisi syarak tadi tu. Jadi kita mulakanlah dengan bismillah dan juga alhamdulillah sebagai tanda kita syukur Allah Ta'ala beri hadiah dan detikkan untuk buat amal kebaikan. Baik. Dalam bab alhamdulillah ni ataupun kita terjemah dengan segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi dalam bab puji-pujian ni, dalam kitab-kitab para ulama, dia ada bincang berkenaan dengan puji-pujian. Apa dia makna pujian? Apa dia tempat sebenarnya kita kena puji? Apa dia rukun-rukun dan sebagainya? Jadi pada hari ini, sekurang-kurangnya kita boleh ambil satu dua perkara khususnya berkenaan dengan makna. Yang makna alhamdulillah. Alhamdulillah dalam bahasa kita terjemuh dengan segala puji lah, segala puji. Dalam kitab-kitab bila dibawakan makna ataupun ta'rif alhamdu ini, hamdu ini dari segi bahasanya dia merujuk kepada perkara yang kita biasa buat. Kita puji biasa dengan lisan. As-sana'u bil lisani 'alal jamili. As-sana'u bil lisani 'alal jamil ikhtiyari. Dia kena rujuk dulu. Betul. As-sana'u bil lisani 'alal jamil al-ikhtiyari. Ini adalah makna ataupun takrif kepada alhamdulillah. Maksud dia apa dia? Itu bahasa Arabnya. Maksudnya mudahnya apa dia? Puji ini adalah kita sebut dengan lisan. Kita sebut dengan lisan terhadap perkara-perkara yang comel ataupun perkara yang cantik, perkara yang elok-elok. Sebagai contoh, kita puji apa dia? Puji orang. Puji orang cantik, handsome. Itu tandanya kita sebut terhadap orang tu perkara yang elok, yang baik. Kita puji terhadap apa-apa perkara saja. Apa-apa perkara saja, asalkan benda tu elok terhadap benda ataupun orang tu kita kata pujian dari segi bahasa. Jadi bila merujuk kepada kitab yang kita guna ni, merujuk kepada apa yang ulama tulis di permulaan kitab disebut dengan alhamdulillah. Ini boleh kita katakan yang dimaksudkan di sini adalah alhamdulillah dari segi bahasa. Sebab inilah apa dia alhamdulillah dari segi bahasa inilah yang kita mulakan dalam apa-apa amalan yang kita buat.
ataupun khususnya dalam karangan, dalam apa dia, ketika mana pengarang kitab kita ni nak mulakan kitab dia, dia sebut dengan Alhamdulillah dulu, yang maknanya Alhamdulillah dari segi bahasa. Dia memuji Allah Ta'ala di atas segala kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dalam usaha dia nak buat ataupun nak karang kitab ni. Sebagaimana kita juga sebut Alhamdulillah ketika mana kita nak buat apa-apa perkara, itu tandanya kita puji Allah Ta'ala dengan lisan, dengan lidah kita. Jadi pujian dengan lisan ni adalah pujian ataupun makna Alhamdulillah atau makna pujian dari segi bahasa. Cuma tak apa yang panjang-panjang tu. Kalau kata yang tak biasa dengan perbincangan, cuma kita nak sebut makna Alhamdulillah ataupun makna pujian ni adalah apa dia? Kita sebut dengan lisan kita perkara-perkara yang elok terhadap seseorang ataupun terhadap apa-apa perkara. Cuma disebut kat sini dalam takrif Alhamdulillah ni, pujian dengan kata-kata terhadap sesuatu perkara yang cantik, yang ikhtiari. Yang ikhtiari maksudnya yang ada pilihan sendiri. Apa dia yang dimaksudkan dengan ada pilihan sendiri ni? Contohnya, Alhamdulillah ni, lafaz Alhamdulillah ni adalah kena pada puji-pujian terhadap satu perkara yang kalau kita kata seseorang itu buat, dia buat atas dasar pilihan dia. Sebagai contoh, seseorang yang nama Ahmad, dia buat kebaikan, tolong orang. Jadi dia pilihan dia sendiri untuk tolong mak ayah dia, untuk tolong siapa-siapa kan. Bila dia tolong orang, itu maksudnya dia pilih sendiri untuk nak buat kebaikan tu, tolong orang tu. Jadi kita puji dia dengan lisan kita terhadap kebaikan yang dia sendiri pilih untuk buat, itu tandanya, itu maknanya Alhamdulillah. Jadi dia bezalah dengan kalau kata sesuatu tu cantik elok, kita puji, tapi bukan perkara yang kita puji tu bukan pilihan orang tu. Contohnya apa dia? Contoh lah, mungkin kita boleh sebut, mungkin contohnya kalau kata pada orang tu handsome, ataupun orang itu cantik, ataupun bayi lah kita kata, bayi itu kulitnya putih, contohlah, ataupun kulit gelap ke, kulit sawah mata ke, ikutlah. Asalkan benda tu adalah benda yang kita nak puji. Kita puji kepada baby tu comel. Baby lahir-lahir tu comel. Comelnya baby tu bukan pilihan baby tu. Allah Ta'ala yang tentukan dia jadi comel. Bukan dia pilih untuk jadi comel. Jadi dengan sebab itu bukan pilihan dia untuk jadi comel, dan kita puji atas kecomelan dia tu, itu termasuk dalam perkara yang dari segi bahasanya tidak dipanggil Alhamdulillah, dipanggil Al-Madhu, pujian. Dia beza sikit je tu. Ini perbahasan yang saya mungkin boleh sebut sikit lah. Kalau kata buka kitab-kitab, inilah perbahasan yang termasuk. Al-Madhu ni apa dia? Kita puji sesuatu perkara, kebaikan, yang mana kebaikan ataupun benda cantik atau benda elok yang berhak untuk kita puji tu, tapi benda tu bukan pilihan. Contoh lagi kita puji apa dia? Kalau bukan puji orang, kita puji barang. Kita puji barang kemas, contohnya. Kita puji berlian, cantik. Kita puji emas, contoh, cantik. Kita puji dia, jadi dia sedikit pun, emas tu ataupun berlian tu, dia sedikit pun tak ada kehendak dia untuk dia pilih, untuk dia jadi cantik ataupun tidak cantik, tak. Jadi, pujian kita tu tidak dinamakan dengan Al-Madhu, tapi kita tidak dinamakan dengan Alhamdulillah, tapi kita namakan dengan Al-Madhu. Itu perbahasan dalam bahasa Arab. Dia jadi tidak pelik mana bila sebut Al-Madhu pun, sebab kita dalam bahasa Melayu pun kita guna Al-Madhu ni. Dalam bahasa Melayu kita ada satu perkataan yang kita guna madah. Tapi biasa kita guna macam mana perkataan dia? Bermadah pujangga. Bermadah pujangga ni maksudnya seseorang yang boleh sebut dengan kata-kata ataupun kalam yang dia keluarkan tu kalam yang puitis, yang mungkin bermakna untuk nak puji orang dan sebagainya. Jadi itu juga ada maknanya dalam bahasa kita. Kita guna dengan perkataan apa dia? Madah. Yang mana ambil daripada perkataan bahasa Arab lah, Al-Madhu. Cuma dari segi maknanya, ta'rifnya, para ulama sebut dari segi bahasa, sebagaimana kita bincangkan tadi, Alhamdulillah adalah puji-pujian dengan lisan kepada perkara-perkara yang ada pilihan orang tu sendiri untuk buat. Adapun Al-Madhu adalah kita puji dengan lisan, puji-pujian dengan lisan, tetapi terhadap perkara-perkara yang orang tu tidak pilih untuk dapat kebaikan tu. Contohnya kita sebutkan dah tadi.
Itu sikit, sikit tak sikit pun panjang lah juga. Huraian berkenaan dengan alhamdulillah dari segi makna. Cuma dari segi istilahnya, alhamdulillah ni apa dia? Alhamdu ni puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Dari segi istilahnya para ulama sebut fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Itu dari segi bahasa Arab. Sajalah saya sebut sebab saya pun nak mengulang juga apa hafal dulu. Jadi maksud pada alhamdu tu apa dia? Segala perbuatan yang perbuatan itu menzahirkan apa dia? Pengagungan kita terhadap zat yang memberi nikmat kepada kita, atau memberi nikmat kepada orang yang memuji. Kalau kata kita memuji, pujian kita bincang sekarang ni apa dia? Kita bincang sekarang ni pujian ataupun alhamdu dari segi istilah. Dari segi istilah. Yang tadi kita sebut dari segi bahasa. Kita sebut dengan mulut tu dari segi bahasa. Puji-pujian dari segi bahasa, penggunaan bahasanya gitu. Tapi dari segi istilah, bila masuk bincang bab syarak ni, alhamdu ataupun puji-pujian kita kepada Allah Ta'ala ni, maknanya apa dia? Maknanya hakikat puji-pujian kepada Allah Ta'ala tu adalah apa dia? Segala perbuatan kita yang kita buat, asalkan perbuatan itu menggambarkan pengagungan kita kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada kita ataupun memberi nikmat kepada orang lain. Sekalipun kita tidak dapat nikmat tu, orang lain dapat, tapi kita puji juga Allah Ta'ala dengan apa dia? Dengan segala perbuatan kita. Tidak semesti dengan lisan kita. Itu kesemuanya dikira sebagai puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Jadi kita faham gitulah. Kita faham dari segi bahasanya puji-pujian ni dengan mulut. Tapi dari segi hakikatnya syarak tentukan puji-pujian kepada Allah Ta'ala ni bukan sekadar dengan mulut, tapi segala perbuatan yang kita buat melambangkan kita mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebab dia beri nikmat kepada kita ataupun orang lain. Jadi semuanya tu kita kira sebagai apa dia? Alhamdu. Jadi dalam takrif alhamdu tadi, takrif pujian tadi, alhamdu tadi, kita boleh faham, kita boleh nampak ikatan dia dengan syukur. Kita boleh nampak ikatan dia dengan syukur. Sebab kita biasa, bila kita terima apa-apa nikmat ataupun apa-apa pemberian daripada orang tu, lebih-lebih lagi lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kecenderungan kita adalah untuk kita berterima kasih kepada orang. Kecenderungan kita adalah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala tu kebiasaannya kita lambangkan dengan apa dia? Dengan kita sebut alhamdulillah. Jadi kita sebut alhamdulillah tu sebagai tanda kita syukur. Jadi dalam takrif kita sebut alhamdulillah tadi tu, itulah maknanya syukur dari segi bahasa. Segala perbuatan yang kita buat, asalkan perbuatan tu melambangkan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab dia memberi nikmat kepada kita atau memberi nikmat kepada siapa-siapa saja, itu termasuk dalam makna syukur juga. Cumanya yang lebih jelas lagi, lebih simple lagi kita nak faham syukur ni apa dia pula. Kita bincang bab syukur ni sebab apa? Sebab dalam kitab-kitab memang ada sebut. Sebab alhamdu ni ada kaitan dengan syukur. Kaitannya kat mana? Kita sendiri boleh fikir, bila kita terima apa-apa nikmat daripada Allah Ta'ala, kita nak bersyukur. Tanda kita bersyukur adalah dengan kita sebut alhamdulillah. Di situlah kaitannya. Sebab tu kita bincangkan alhamdulillah. Sebab itulah dalam perbincangan alhamdulillah termasuk juga bincang bab bincang juga berkenaan dengan syukur. Jadi syukur ni apa dia? Syukur ni tadi kita sebut dah. Makna syukur ni kena juga dengan alhamdulillah dari segi bahasa ni. Tapi dari segi istilahnya pula, syukur ni apa dia? Syukur ni adalah sarful abdi kullu ma an'ama Allah bi alaihi fi ta'atihi. Seseorang itu atau seorang hamba itu, dia gunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu maksud ataupun hakikat syukur. Jadi bila kita sebut, kita nak faham, kita ni bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ukur di situlah. Di situ ukuran syarak berkenaan dengan syukur. Ukurannya macam mana? Ukurannya bila kita terima nikmat dan kita nak bersyukur dengan nikmat itu, tandanya adalah apa dia? Dengan kita gunakan nikmat dia itu untuk perkara-perkara kebaikan, perkara ketaatan. Dia bukan dilambangkan ataupun bukan dimaknakan dengan apa dia? Dengan kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita sebut tu adalah tu tanda syukur. Boleh jadi tanda tu ada, tapi hakikat tak ada.
Boleh jadi signboard ada. Contohlah kita kata signboard masjid. Signboard mungkin ada lagi tapi masjid dah runtuh lah. Jadi tanda tu ada tapi benda yang ditanda tu dah mungkin tak ada. Jadi tanda tu tidak melambangkan sebenarnya ada hakikat tu. Adanya tanda syukur sebut alhamdulillah tidaklah melambangkan sebenarnya ada hakikat syukur dalam jiwa kita. Sebab syukur tu maksudnya apa dia? Maksudnya nikmat yang kita boleh tu kita guna ke arah ketaatan. Itu sebenarnya syukur. Walaupun kita tidak sebut dengan alhamdulillah. Dengan lafaz alhamdulillah. Itu 2-3 perkara yang kita boleh sebut berkenaan dengan makna alhamdulillah, termasuk juga dengan makna syukur. Yang kebiasaannya akan disebut oleh para ulama untuk nak bezakan apa dia makna alhamdulillah puji-pujian, apa dia makna al-madhu yang juga maksud puji-pujian, apa beza dia. Dan termasuk juga satu lagi adalah makna syukur sebab dia ada kaitan dengan lafaz alhamdulillah. Para ulama sebut juga, saya terlintas juga satu lagi. Para ulama sebut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ataupun kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas sebab nikmat dia kurniakan kepada kita. Ini salah satu perkara yang jadi sebab untuk kita puji Allah Ta'ala. Sebab kita puji Allah Ta'ala adalah mari ada datangnya nikmat kepada kita. Itu satu. Datangnya nikmat Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepada kita tu menjadikan kita puji Allah Ta'ala. Kita puji atas sifat Allah Ta'ala yang maha pemurah tadi. Dia berikan nikmat kepada kita, jadi kita puji atas sifat Allah Ta'ala yang maha pemurah. Jadi pujian kita adalah kepada sifat Allah Ta'ala tadi. Kepada Allah Ta'ala dengan sebab sifat dia yang maha pemurah tadi itu dengan dia kurniakan nikmat kepada kita ataupun kepada orang lain. Baik. Dalam pujian kita kepada Allah Ta'ala ataupun pujian kita kepada orang, dia tidak lari daripada 2 perkara ni ulama sebut. Kita puji atas sebab sifat al-lazimah, satu lagi sifat muta'addiyah. Sifat lazimah ni maknanya sifat yang ada pada sesuatu zat kepada Allah Ta'ala contohnya, ataupun kepada orang pun contohnya. Sifat tu sifat ada pada dia tapi tak ada kesan pun kepada kita. Tak ada kesan pun kepada kita dengan sifat dia tu. Tak ada boleh, kita ni tidak dapat faedah pun daripada sifat dia tu. Adapun sifat muta'addiyah ni adalah sifat-sifat yang mana kita boleh dapat faedah daripada sifat dia tu. Contoh sifat pemurah. Sifat pemurah ni adalah dipanggil sifat muta'addiyah. Sifat apa dia? Dengan ada sifat pemurah pada seseorang tu, dia buat kebaikan kepada kita. Dengan dia beri duit kepada kita, dengan dia kurniakan beri apa-apa pertolongan kepada kita, dengan dia buat apa-apa kepada kita, dengan kita dapat manfaat. Asalnya daripada apa? Daripada sifat yang ada pada dia. Itu dipanggil sifat muta'addiyah. Ini ulama bincang juga. Sebab apa penting kita nak sebut? Sebab apa penting benda ni saya rasakan untuk disebut? Sebab para ulama sebut gini, kata sifat muta'addiyah ni adalah sifat yang dengan sifat itu kita boleh dapat manfaat daripada seseorang. Adapun sifat lazimah ni sifat ada pada dia je. Sikit pun tak ada manfaat kepada kita. Contoh kita bawa dulu. Contoh sifat muta'addiyah tadi adalah sifat macam mana? Sifat dia sebut orang tu ada sifat pemurah. Dia buat kebaikan kepada kita. Itu tandanya dia pemurah. Tandanya dia ni ada sifat pemurah. Dia buat kebaikan kepada kita. Dia beri apa-apa, dia tolong kita dan sebagainya. Jadi kita boleh faedah. Itu satu sebab kita puji dia. Kita puji dia ada sifat pemurah, yang mana sifat pemurah tu adalah sifat yang boleh bagi faedah kepada kita. Itu satu. Yang keduanya, dia ada satu sifat, tapi sifat itu tidak menjadikan kita puji, tidak menjadikan kita ni boleh faedah daripada sifat dia tu. Tapi kita kekal, masih lagi puji dia. Contohnya orang tu cantik, ataupun orang tu handsome. Orang tu, contohnya apa dia? Cantik handsome lah, biasa nak bawa contoh kan. Cantik handsome dia tu kekal pada dia lah. Kekal pada dia. Ada bawa faedah kepada kita. Dengan dia cantik tu kita jadi cantik juga. Dah.
Kalau kata dengan cantik itu kita boleh faedah, itu kita panggil sifat muta'addiyah lah. Tapi tak ada, dia cantik dia seorang je. Maknanya dengan sifat cantik tu tak ada bawa apa-apa faedah kepada kita. Ataupun mungkin kita boleh bawa contoh budak sekolah yang mana bijak ngaji, periksa-periksa cemerlang. Jadi kita puji budak tu, bijak budak ni. Sebab apa? Budak ni bijak sungguh. Jadi kita puji dia dengan sebab apa? Sebab ada sifat pada dia tu, sifat lazimah tadi tu, sifat bijak dia. Yang mana bijak dia tu dengan periksa kita nampak tu tak ada bermanfaat kepada kita. Tapi kita nampak dia bijak jawab periksa tu, kita puji dia. Jadi kita puji orang ataupun puji apa-apa dengan sebab dua sifat ni. Sifat yang boleh beri manfaat kepada kita, dan satu lagi sifat yang kita tak boleh manfaat pun. Tapi dua-dua sifat ni kita puji. Baik. Dengan orang pun kita boleh faham. Kita buat tadi tu, satunya bila orang tu buat kebaikan kepada kita, kita puji dia. Satu. Yang keduanya, kita puji juga orang tu walaupun dia tak ada manfaat pun dengan sifat yang kita puji tu. Dia cantik, dia comel, dia tinggi ke, dia rendah ke, benda yang kita nak puji tu, sifat-sifat tu tak ada bermanfaat kepada kita. Sekadar kita tengok, nampak comel pada dia, jadi kita puji. Tak ada manfaat kepada kita. Jadi dua keadaan. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Kita puji biasanya bila kita dapat nikmat. Ini poin yang ulama sebut. Kita puji Allah Ta'ala, kebiasaannya adalah bila kita hitung nikmat Allah Ta'ala kepada kita, waktu tu kita puji Allah Ta'ala. Tapi bila kita tidak dapat nikmat, jarang sangat lidah kita ni nak puji Allah Ta'ala. Sedangkan ada satu lagi sebab tadi tu. Sekalipun Allah Ta'ala tidak beri nikmat kepada kita, ada satu lagi sebab kita masih kekal kena puji Allah Ta'ala. Nikmat apa dia? Sebab apa dia? Sebabnya Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan, walaupun pada zahirnya kita nampak tak ada manfaat kepada kita. Yang ada manfaat kepada kita, dan nampaknya apa dia? Yang boleh nikmat lah. Sifat pemurah Allah Ta'ala, sifat penyayang Allah Ta'ala, sifat dia maha memberi rezeki, sifat dia maha, dan segala-gala sifat maha yang kita boleh dapat faedah, kita puji Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab zahirnya kita boleh manfaat, boleh faedah, boleh nikmat. Tapi sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, sifat Allah Ta'ala yang maha besar, sifat Allah Ta'ala yang secara kesimpulan kita sebut maha sempurna dalam segala perkara, itu juga jadi sebab kepada kita kena terus kekal puji Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan walaupun kita tidak terima nikmat, sebenarnya ada lagi sebab yang menjadikan kita ni ada tanggungjawab kekal untuk kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dia? Sifat Allah Taala yang berada di tu, apa dia? Sifat Allah Taala yang begitu sempurna, yang tak ada kemuncak pun pada kesempurnaan dia. Jadi walaupun zahirnya kita nampak tak ada faedah kepada kita. Jadi itu perkara ataupun kemuncak ataupun poin yang ulama nak sebut berkenaannya, dua sifat yang jadi sebab kita puji Allah Ta'ala tadi. Jadi janganlah kita puji dengan sebab kita terima nikmat saja. Sebab kalau kata kita puji dengan sebab kita terima nikmat saja, menyebab itu tandanya kita puji dengan satu sebab saja. Tidak kena muamalah kita dengan Allah Ta'ala macam tu. Sebab apa? Sebab kita dengan orang pun kita puji dengan sebab dua sifat tu. Dia buat baik kepada kita, kita boleh faedah, kita puji dia. Dia cantik, dia handsome, kita tak boleh faedah pun, kita puji juga dia. Kalau dengan orang kita boleh buat gitu, takkan kita tak boleh nak buat dengan Allah Ta'ala. Bahkan lebih-lebih lagi lah, Allah Ta'ala kekal kita kena puji. Walaupun kita tidak boleh nikmat, masih lagi kita ada tanggungjawab untuk nak puji Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu antara perkara yang kita boleh sebut di dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi alam di sini banyaklah dalam perbincangan. Lafzul jalalah Allah tu pun ada ta'rif dia, Rabb tu pun ada makna dan ta'rif dia. Rabb ni maknanya Tuhan, kita terjemah. Dalam bahasa boleh bawa makna juga Tuan ataupun pemilik. Dalam bahasa juga boleh juga membawa makna pendidik. Sebab Rabb tu adalah kata akar juga kepada perkara yang kita sebut selalu, iaitu tarbiyah. Ini juga kata akar. Jadi boleh bawa makna mendidik, boleh bawa makna pemilik, boleh bawa makna raja dan sebagainya. Jadi al-alami adalah alam.
banyak alam. Banyak alam ni para ulama sebut, kesimpulan mudahnya merujuk kepada alam manusia, alam jin dan alam malaikat. Ini kesimpulan bagi para makna banyaknya alam tu tadi. Alam ni dengan lafaz yang banyak, al-alami. Jadi banyaknya alam ni merujuk kepada banyak alam tadi tu lah, merujuk kepada 3 alam yang utama tadi tu. Adapun sebagai ulama sebut, alam ni begitu banyak dan begitu luas sehingga kan tak ingat ada satu kalam tu, tapi nak membawa makna apa dia, begitu banyak dan luasnya alam ni tidak tertakluk kepada 3 perkara tu saja, tapi 3 perkara tu adalah sebagai kesimpulan ataupun alam yang paling utama yang diletakkan taklif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil alam ni sebagai alam. Kalau yang mengaji bahasa Arab mungkin faham dah, ataupun yang biasanya dah mengikuti pengajian para ulama dah faham dah. Tapi yang bagi yang belum mengikuti pengajian para ulama, disebut berkenaan dengan alam ni, kita nak faham alam ni adalah segala perkara selain daripada Allah Ta'ala. Itu makna alam. Alam ni adalah kullu ma siwallah, segala perkara selain daripada Allah Ta'ala itu namanya alam belaka. Sebab tu kita kata alam ni luas. Asalkan perkara tu selain daripada Allah Ta'ala itu dikira sebagai alam. Semuanya alam. Sebab apa alam ataupun segala perkara selain daripada Allah Ta'ala itu kesemuanya dipanggil alam? Sebab alam ni maksud dia tanda. Maksud dia tanda. Jadi dinamakan segala yang selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai alam, yang maknanya tanda. Sebab perkara yang selain daripada Allah Ta'ala ni adalah tanda kepada Allah Ta'ala. Tanda kepada apa? Tanda kepada yang paling pentingnya wujud Allah SWT ni, wujudnya Allah SWT. Jadi tanda kepada adanya sifat kudrah pada Allah Ta'ala, sifat yang maha berkuasa kepada Allah Ta'ala. Satu lagi menandakan bahawa jadi tanda kepada wahdaniyatullah, maknanya tunggalnya, esanya Allah Ta'ala. Ini 3 perkara asas yang disebut jadi tanda kepada Allah Ta'ala dengan adanya alam ni. Banyak lagi sifat-sifat atau perkara lain lagi yang boleh disebut kepada Allah Ta'ala dengan sebab adanya alam ni. Kita tengok zahir kita adanya alam ni jadi tanda ataupun jadi bukti bahawa adanya Allah, jadi bukti bahawa berkuasanya Allah, dan jadi bukti bahawa esanya Allah. Ini 3 perkara ataupun 3 sifat yang asas, yang ditunjukkan dengan semata-mata, yang dibuktikan dengan semata-mata adanya alam. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain tu pun boleh dibuktikan, cuma detail lah sikit. 3 perkara ni sebagai asas. Kita pun sebut dalam kegunaan kita harian bila kita bercakap. Kita kata apa dia? Bila Bilal azan, itu tandanya masuk waktu. Itu bila Bilal azan di masjid. Bila dengar lawangan azan di masjid, itu alamatnya masuk waktu. Kita guna perkataan alamat. Jadi apa lagi? Contohnya, kita duduk dalam rumah, bunyi ada ketukan pada pintu. Ketukan pada pintu, bunyi ketuk pintu tu, itu tandanya ataupun alamat adanya orang di luar yang nak masuk. Jadi kita guna juga perkataan alam itu dengan, dalam bahasa Melayu kita, dengan alamat yang membawa makna tanda. Jadi dengan sebab tu kita nak sebut munasabah tadi. Alam ataupun segala perkara yang selain daripada Allah Ta'ala ni dinamakan dengan alam yang membawa makna tanda. Sebab apa? Sebab dia jadi tanda atau bukti bahawa adanya pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara ringkas ataupun secara yang mudah-mudahan dia jadi mudahlah untuk kita faham kenaan dengan makna atau maksud alam itu tadi. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dengannya kami memohon pertolongan bagi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Kita sebut selalu di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca,
salah satu ayat yang kita sebut di dalam surah Al-Fatihah tu apa dia? Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah wahai Allah, hanya senya kepadamu wahai Allah kami menyembah, kami menyerahkan apa dia sepenuhnya ibadat, pengibadatan kepadamu, dan kepadamu sahajalah kami memohon pertolongan. Jadi para ulama sebut pertolongan kita dengan Allah Ta'ala ni adalah dengan kita melakukan ibadat. Dan sebab apa disebut dua perkara tu? Dengan pertolongan, dengan apa dia? Kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan ibadat, dengan melakukan ini dengan ibadat. Wasta'inu bis sabri was salat. Mohonlah pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan sifat sabar dan juga dengan solat, dengan semuanya. Jadi kita nak memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala ni adalah dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan amal ibadat. Secara jelas sekali doa kita tu adalah ibadat. Doa mukhul ibadat. Doa ni adalah otak kepada ibadat. Ataupun ada hadis sebut doa huwal ibadah. Doa tu sendiri adalah ibadat. Atau rasul ibadah, kepala kepada ibadat. Jadi doa tu sendiri adalah ibadah, dan doa sendiri adalah cara untuk kita minta pertolongan. Jadi dengan sebab itulah disebut dua perkara tu. Al-ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah Ta'ala lah sahaja kita mohon pertolongan. Jadi kita mohon pertolongan dengan cara kita beribadah, dan kita beribadah walaupun tidak dengan niat nak mohon pertolongan, itulah juga sebenarnya mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab dengan kita buat amal ibadah walaupun tidak niat untuk mohon apa-apa daripada Allah Ta'ala, dengan sebab amal ibadah yang kita buat tu, Allah Ta'ala kurniakan lagi kepada kita, membebaskan lagi kita daripada segala masalah kita, mengeluarkan kita daripada bala bercanda dan sebagainya. Jadi dia jadi kitaran dalam bab ibadah dan juga mohon pertolongan. Itu sedikit berkenaan dengan apa yang para ulama sebut berkenaan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada kaitan sikit dengan apa yang disebut oleh pengarang kitab. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, di dalam segala perkara, di dalam segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Semoga Allah Ta'ala telah berselawat dan memberikan keselamatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad yang merupakan penutup kepada para nabi. Jadi ini kita masuk kepada perbincangan yang baru berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah SAW juga. Jadi sebenarnya perbincangan berkenaan dengan selawat ni tidaklah juga saya berhajat nak sebut ringkas. Kita kena sebut juga agak detail supaya dia boleh bangkitkan rasa kita nak kuat beramal dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi secara detail ataupun secara lebih lebar sikit kita boleh bincang di sesi yang akan datang lah. Daripada hari ini sekurang-kurangnya kita ada gambaran jelas sikit berkenaan dengan tanggungjawab kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan macam-macam mana sekalipun. Kita kekal kena puji Allah Ta'ala walaupun Allah Ta'ala tidak kurniakan nikmat kepada kita. Sebab kita sebut tadi, kita puji Allah Ta'ala ni adalah dengan dua sebab. Adanya sifat muta'addiyah dan juga adanya sifat al-lazimah. Jadi Allah Ta'ala beri nikmat, kita puji Allah Ta'ala dengan sifat dia yang maha memberi nikmat. Kalau Allah Ta'ala tidak beri nikmat pun masih lagi kekal kita kena puji Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan. Dengan sebab itu para ulama sebut kita puji Allah Ta'ala ni walaupun Allah Ta'ala tidak beri nikmat kepada kita. Secara zahir ni kita nampak gitu, tapi tanggungjawab kita kena puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah dengan sebab semata-mata Allah Ta'ala cipta kita. Itu pun dah jadi sebab dah kita kena puji Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala cipta kita itu adalah Allah Ta'ala pilih untuk kita ada. Pilih untuk kita ada ni adalah dia sama ada antara dua perkara lah. Sama ada Allah Ta'ala ni nak kita ada ataupun nak kita tak ada. Tapi antara dua tu Allah Ta'ala pilih. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala berkehendak. Kalau dalam bahasa kita mudah kita kata,
kita berasa nak, suka untuk buat benda yang kita pilih. Gitu. Contohnya ada dua perkara kita nak buat. Contohnya sekarang ni nak makan nasi ke nak tidur. Contoh kita kata ada dua pilihan kepada kita. Kita nak makan nasi ke ataupun kita nak tidur. Kita tak ada apa-apa paksaan kepada kita untuk kita nak pilih mana satu, tak ada. Kita semata-mata kita ni nak pilih. Kita nak tidur ke nak makan nasi, contohnya. Jadi kita pergi pilih tidur. Sebab apa? Sebab kita ada rasa kehendak nak tidur. Lebih lagi pada tu kita suka untuk tidur berbanding dengan makan nasi. Jadi kita pilih untuk buat apa-apa perkara tu adalah dengan sebab apa? Sebab kita suka buat benda tu, menjadikan kita lebih nak buat perkara yang kita pilih tu. Jadi itu juga perumpamaannya. Sebahagian para ulama sebut Allah Ta'ala cipta kita ni pun jadi tanda dah Allah Ta'ala sebenarnya sayang kepada kita. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala sayang kepada kita, yang tandanya dia pilih untuk kita jadi hamba dia. Dengan sebab tu pun dah jadi tanggungjawab besar dah kepada kita untuk kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balas balik kasih sayang Allah Ta'ala semata-mata apa dia? Semata-mata dia cipta kita. Jadi itu antara falsafah lah sedikit banyak yang saya boleh sebut apa yang ulama sampaikan kepada kita. Kenapa kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyakkanlah dalam kehidupan kita ni lafaz sebut alhamdulillah. Sekalipun Allah Taala mungkin datangkan secara zahirnya kita nampak bala kepada kita. Datangkan musibah kepada kita ataupun datangkan benda-benda perkara yang kita tidak ingini dan kita tidak suka. Masih lagi kita kena kekal puji Allah Ta'ala dengan sebab tadilah. Dengan sebab Allah Ta'ala tu masih lagi ada sifat ataupun begitu kemuncak lagi. Tak ada kemuncak pun dalam kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan satu lagi adalah para ulama sebut dengan sebab semata-mata dia cipta kita pun, letak kita sebagai hamba dia pun, itu dah dikira sebagai satu kurniaan daripada Allah Ta'ala yang mewajibkan kepada kita bersyukur. Dan tandanya adalah dengan kita sebut lafaz alhamdulillah. Dengan sebab itulah para ahli sufi kita dia faham hal ini. Jadi sekalipun dia terima musibah macam-macam dalam kehidupan dia, masih lagi dia kekal beribadah kepada Allah Ta'ala. Masih lagi dia kekal puji dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia faham inilah situasi ataupun itulah keadaan dia sebenarnya sebagai seorang hamba. Adanya dia sebagai seorang hamba tu pun adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah sampai 10.30, saya panjangkan sikit berkenaan itu sebab kita nak tangguhlah bincang berkenaan dengan selawat ni di sesi yang akan datang. Jadi mohon maaf banyak kalau kata ada salah silap dalam tutur bicara, dan mohon maaf banyak juga kalau kata ada yang memang target nak mengaji kitab fiqh tapi tak masuk lagi bab fiqh. Jadi bila tanya pihak staf kata kita boleh santai-santai, jadi saya pun jadi santai semula. Lebih-lebih lagi duduk di rumah ni lagi banyaklah faktor-faktornya untuk kita jadi lebih santai. Jadi setakat tu untuk pengajian kita pada hari ini, dan insya-Allah pada sesi yang akan datang pada hari Ahad depan kita akan jumpa lagi insya-Allah pada jam 9.30 pagi sebagaimana yang kita sepakati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.